المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Haram melewati di muka orang solat sejauh seterusnya sedang berlaku baginya. Jadi di sini nampaknya kalau kita semayang tu, kita dah letak satrah tu, dinding depan tu, ataupun kita semayang menghadap Kaabah tu, kita semayang di depan apa ni, menghadap tiang tu, tapi sepatutnya bukan tiang 100%, belah kanan sikit, belah kiri sikit, nak tahan orang jangan lalu depan kita tu. Jadi bila kita ada satrah tu, orang lain tu lalu depan kita tu, hak kita tu, kawasan kita tu. Katakanlah kita sembahyang depan ni, kita ambil apa dia panggil rehat apa dia, waktu bawa kitab tu, kita sembahyang depan ni, kita bawa rehat depan tu. Jadi kita sembahyang menghadap kiblat lah, mana rehat depan tu, kita sekat depan kita tu, jangan lalu antara kita semayang tu dengan rehat tu sejauh yang lebih daripada kita kan? Jarak antara rehat tu dengan kita semayang tu, kawasan kita semayang tu dengan rehat tu di kita, itu kawasan kita. Kawasan kita betul-betul halal, tak boleh orang lalu depan tu, misalnya haram orang lalu. Jadi kalau ada juga kita semayang tu orang lalu, hak kita boleh tahan, kita boleh tahan yang lalu. Kawasan kita tu. Sebab tu kalau kita semayang tengah-tengah gini, sepatutnya jangan kita semayang secara biasa, tidak ada sekatan depan. Kalau tak ada sekatan tu atau rehat tu, semayang sini ataupun menghadap dinding untuk mencegah orang lalu. Dan kita mesti ingat, bila kita hak kita situ, kita boleh tahan orang tu, tahan gini yang lalu. Nak tahan orang tu, siapa kerebah boleh, dia nak lawan kita tu semayang tu. Kalau kita tahan dia itu, tahan sungguti, sekap tu dengan kuat, tak boleh gitu. Cara kita nak tahan orang yang ada depan kita itu, secara detailnya ulama fiqh ada sebut dalam kitab ni. Kitab ni ialah kitab Tuhfah karangan Ibn Hajar. Ibn Hajar tu tok guru kepada pengarang kitab ni. Syekh Zainuddin Al-Milabari, dia pengarang kitab Fathul Mu'in ni, tok guru dia Ibn Hajar. Ini kitab Ibn Hajar. Jadi mana ada kaitan, kata di sini tok guru dia menerang sini macam mana nak tahan orang lalu depan kita, sedangkan depan kita ada satrah, ada dinding, ada batas. Dia kata sini adat dia, kata dia jangan kita buat kasar-kasar ya. Adat dia di sini, dia kata ya, nanti saya tengok siap dia. Adat di sini kena tulislah sikit kalau perlu, takut lupa. Lama-lama kita buat kasar-kasar jadi bertumbuk orang. Kita semayang, dia orang tu tak tahu hukum. Dia kata di sini tahrimul mururi bainahu wa baina sitratihi hina izi. Ketika kita semayang, kita letak dah depan kita, kita semayang menghadap ni batas kita ni, apa ni, kita jadikan ni sebagai sekatan, jangan lalu, kita semayang situ. Tiba-tiba orang lalu juga, hukumnya haram. Baik,
Bukan saja haram, kita ada hak menahan orang itu. Kata dia pada ketika itu sunat kita tahan gitu. Wa illam tajid al-mar sabila, walaupun penuh juga nak kotu tak boleh, kok ni tak boleh, so panjang, tak ada perjah, tak ada luang kita nak keluar, tak ada. Walaupun itu tahan gitu, biar habis kita semayang barulah dilalu. Hukum gitu, ngai pada orang semayang tu lah, sebab dia menghadap Allah. Tak tu? Siapa gitu benar. Jadi kalau kita duduk suh awal, nak balik cepat, orang duduk tengah semayang lagi orang lain. Orang ni tu cari ruang tak ada, tunggu sekejap. Kecuali kalau ada darurat, wajib bersegera, tak apalah, teruslah itu dimaafkan. Jadi di sini dia kata bagaimanakah caranya, kata dia mana ni hukum dia, hukum dia di sini. Hukum dia, kata Nabi, iza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, bila kamu sudah menentukan setrah, maknanya batas-batas yang kamu letak tu supaya tak lalu depan kamu tu, kata dia, kata Nabi, ataupun kita tiang jadikan setrah untuk kita menghadap supaya tak lalu depan kita, kata Nabi, fa arada ahadum ay yajtaza baina yaday, maka ada seorang tu dia nak pitah depan kita, lalu depan kita, fal yadfa'hu ta, kat tangan gitu. Fa'in aba, jika sekiranya dia langgar juga, faluqatilhu, ini berat ukur ni, boleh tak kasar. Buat kasar tu ikut keadaan lah. Fa'innama huwa syaitan, kerana orang tadi orang ada syaitan tu, orang ada syaitan, manusia yang bersyaitan, satanic man, syaitan satanic man, orang yang bersifat syaitan. Orang menghadap Allah lalu depan, sedangkan ada dah sawat seterah tu, orang syaitan. Boleh buat kasar Nabi, tolak. Tapi ingat baik, kata Nabi, fa inna ba, jika sekiranya renggang, yalzamu dafi'u taharral ashuli fal ashuli kasail, tapi hendaklah kamu buat senang dulu, jangan buat begitu dah, buat kasar-kasar, senang, buat berlalu, jangan lalu. Lepas tu itu sekali. Sepertilah, kata dia, kasaili, seperti orang yang nak apa, soili mana, orang nak bunuh kita. Orang mari rumah kita bawa dengan parang, bawa lembing, kita ada tombak, kita duduk tombak senang je, ambil lembing kita lacur je, lagi kuat. Tapi kena buat mudah dulu, jangan masuk, jangan angkat lembing, kabur dulu, jangan lacur lembing,
undur belakang. Itu Nabi kata undur belakang. Dia masuk juga, kita berangkat. Dia masuk lagi, nampak dia betul-betul nak tu, kita pergi dulu lebih dia, kena dia berjebak ke bawah. Fahadarun, saja-saja dia sebab kita biar orang dah. Itu hukum syarak. Nabi kata jawab kasar. Ya boleh bunuh tu hak dia sekali. Alah sekali. Dia bawa pisau tu, kita tahan, dia bawa pisau. Lawak bunuh. Cara dia mahkamah. Fahadarung, sisir dia, mati sisir. Tidak kena bayar fidyah, tak kena bayar denda. Pasal dia mengasuh kita biar mengadak. Kalau qatilu tu maknanya bunuh, tapi bunuh akhir sekali. Kalau lembut buat kerah, dia nak bunuh kita, bawa pisau, kita boleh bunuh. Dia buat orang ni bunuh, senang je. Kita orang pandai bergayung retak sekali rebah tau. Cikgu rumah pandai gayung, retak sekali rebah tau. Sungguh pada gayung ni dia kuat tu, rebah Kaisang dia mati. Fahadarun, hadar makna sisir je dia tu, tak kena hukum kita je. Bagaimana bergayung, cuma anda gayung, jangan beri buah dia, tahan dulu beri buah kita dah. Kena belajar tu bergayung. Maklumlah orang lain ni tak beri buah, beri senang je, tapi nak cepat. Tak nampak buah pergi buah kanang, buah pergi tak nak. Siapa begitu? Kalau qatilu maka nak kena bunuh. Bila tu bukan pekat pertama, pekat last sekali. Kalau kita tahan, tunjuk senjata dia, dah apa okey, biar cepat kita, supaya kita jangan jadi mangsa dia. Jadi maksud kita, hendaklah kita sembahyang tu berhaluh-haluh dengan orang depan kita. Mungkin orang tu orang tidak ada akal, tak tahu. Mungkin orang tu kanak-kanak, itu tak boleh kita buat kasar. Tu. Itu dia. Orang tadi, orang yang lalu depan kita tu, yaf'alu fi'la syaitani, dia buat macam pergi syaitan, ganggu orang sembahyang. Li'annahu bisadadi sulil muslimin, tak kerana tabak syaitan tadi memang sedia, dia niat dia nak tahan jangan sembahyang, dia ganggu kita. Tu dia, tu cara dia. Wa in adda ila mautihi fahadar, jika bawa dia mati maka sisir je, mati gitu lah. Tak boleh dibawa ke mahkamah, tak boleh jadi kes mahkamah. Tapi syaratnya hendaklah kita gunakan kaedah al-ashalu fal-ashalu, senang, mudah. Kalau tu ambil berat sikit, ambil kuat sikit, kemudian barulah pekat akhir sekali. Kalau siapa pekat dia nak bunuh kita, kita bunuh dia. Falu qatilu tu mana? Bunuh-membunuh, bukan sebelah. Falu qatilu bunuh-membunuh, dia nak bunuh kita, kita kena bunuh Itu falu qatilu akhir sekali. Itu cara dia. Tapi jangan bunuh awal lagi. Itu dia. Itu adab dia gitu. Kena buat bergaduh. Sama juga kita kita berdakwah. Jangan kita berdakwah ke orang tu buat payah-payah. Siapa benci kita, mu kena sembahyang, mu tak sayang masuk api neraka. Tak boleh kata gitu lagi. Berdakwah tu ada dua bahasa. Berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan amal dan bijaksana. Berdakwah dengan lisan, berdakwah dengan kelakuan. Macam mana kita berdakwah kalau kita sendiri tak belajar ilmu dakwah? Bekeng, bengis. Kena bil hikmah, dengan bijaksana.
wal mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Cara dia berdakwah begitu hak ni. Jadi Islam kita agama molek sangat. Tu dia. Itu dia. Kusuk apa ni? Badangin ni. Kusuk apa ni? 176. Itu dia. Sekalipun tidak ada jalan lain untuk dilewati pun dilalui. Jalan lain tidak ada. Tak ada purjah, tak ada ruang dia nak keluar. Tapi dia kena tunggu. Dalam ni di Kaabah, berat atau berat kan? Orang lalu depan orang semayang, ni banyak dalam masjid ramai. Hari Jumaat, orang tu orang semayang sunat tahiyat masjid, lalu ke depan tu. Misconduct. Tak ada kondak, tak ada adab. Orang berat tu. Dalam ni dia kata, dalam ni Ibn Hajar kata, tu guru pada kitab ni, tu guru pada kitab Fathul Mu'in ni, kata dia dalam hadis dia kata dia berdosa minal ithmi, berdosa lakana ayyakifa arba'ina kharifan ay sanatan, sehingga baik sebaik-baiknya orang tu dia sanggup sampai duduk berdiri tu 1 tahun pun sanggup berdiri tu. Maknanya kalau litah tu dah sampai 1 minit, dosa dia tu ialah dia sanggup. Orang tadi 40 tahun berdiri tu. Itu maknanya kalau orang itu dia sanggup berdiri semasa tengah semayang tu, orang semayang tu ada satu hadapan dia, dia tak boleh lalu, dia berdiri tu. Dia berdiri tu. Itu namanya orang beriman. Boleh lalu juga, itu nama orang syaitan. Dan hadis tu, orang beriman ni Cikgu Mak tau, orang macam mana? Orang macam mana? Orang yang tidak ada zuk, ada perasaan berasa manis, berasa lega dia dengan Tuhan. Nak khabar manis lega tu anda tak reti. Nak khabar tu, ini bukan bahasa, ini bukan ucapan, ini bukan suara, pengalaman. Satu masa tu Nabi ada kata, Nabi kata dalam bentuk isyarat, kita pun tak faham. Dia kata kalau kamu nak tengok orang mati, orang mati boleh berjalan, tengoklah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kita faham ke? Kalau kamu nak tengok orang mati boleh berjalan, dia mati tapi berjalan, siapa dia tu? Sayyidina Abu Bakar tu. Anak tak faham, tuan-tuan pun tak faham, sahabat pun tak faham, sahabat Nabi. Orang mati boleh berjalan macam mana? Jadi itulah orang yang warok hati dia itu. Mati nafsu tu nak jadi sombong, mati nafsu tu nak jadi sombong, takabur, bersih hati dia tu. Itu dia Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi. Macam mana hati dia tu? Nabi kata Sayyidina Abu Bakar tu ingat baik. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar tu semayang dia, puasa dia macammu juga. Nabi kata puasa Sayyidina Abu Bakar, semayang Sayyidina Abu Bakar macammu juga, wahai sahabat-sahabat aku. Mu puasa dia puasa, mu semayang dia semayang tu. Tapi kelebihan dia tu, iman dia nanti sorhu sori, lapang dada dia. Sayyidina Abu Bakar.
Itu sang imam, Imam Zuk nama, Imam Zauki. Jadi kalau kita sembahyang ada Zuk, Allah, itulah Imam Zauki nama, Imam Zuk. Manis je imam kita dengan kata Allah Akbar, Allah, lega hati. Itu Imam Sayyidina Abu Bakar. Ikutlah Nabi, tengoklah orang tu Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar. Begitu juga Sekadi Al-Jilani. Dalam kitab ada ma wasaltu ila Allah, aku tak sampai ke Tuhan bi kathrati solati wasyami, dengan sebab aku sembahyang banyak, puasa aku banyak, aku tak sampai ke Tuhan. Tapi wa innama wasaltu ilaih, tapi aku sampai ke Tuhan tu ila waqara fil qalbi, hati berasa tawaduk dengan Tuhan, tetap dengan Tuhan, lega sejuk dengan Allah, tenang dengan Allah, baru sampai dalam semayang dia benda ni. Hati bersejuk dengan Allah, lega dengan Allah, tenang dengan, baru sampai semayang kita situ, lega ingat ke Tuhan tu, sejuk hati ingat pada Allah, semayang Allah, lega hati, baru sampai. Disebab imam tu molek cerah, kata Syekh Qadir Al-Jilani dalam kitab dia. Itu dia. Jadi sekarang kita nak cari perubahan jiwa kita dalam beribadat, dalam berzikir, nak cari di mana? Tak ada. Cari di mana? Tak ada tu. Sini ada Allah, la ilaha, sini ada illallah, alhamdulillah, sini ada ni. Atas langit tak ada, atas langit buat tang Tuhan. La ilaha Allah tu suara itu duduk di lidah, duduk ujung lidah, duduk tepi pipi mulut kita. La ilaha di sini rumah Allah, di sini Kaabah Allah, itu dia, di sini kiblat Allah. Itulah amalan Rasulullah zaman dulu. Kena ikutlah, walau tak boleh semua pun, biar sejuk hati, lega hati dengan Allah Ta'ala. Barulah kita berasa ibadat kita, zikir kita tu sampai kepada sangat-sangat manis, sangat-sangat lazat, sangat-sangat mesra dengan Allah Ta'ala tu. Nama itu rahmat, itu tanda Tuhan redha kita. Itu cara dia. Buat apa sekali pun, kerja haji ni ada benda ni, kakak batin kita tu redha dengan Tuhan tu, mesra dengan Allah. Pergi haji ke, zikir ke, semayang ke. Kebanyakan orang awam bagus-bagus pun ada. Orang awam bagus pun ada. Orang awam tak bagus ramai sangat. Orang awam ada orang awam ni mana orang tak belajar. Dah, dia orang tak belajar, orang awam ni. Kita ni belajar, boleh baca, boleh menulis. Orang awam, imam dia nak khabar. Imam dia macam mana imam dia? Kalau imam dia kukuh dengan Allah, semayang kukuh, kemah dengan Allah. Kata dia, ni anak ambil dalam apa ni, nama Tuhan 99. Nama besar Allah tu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dan mengampun dosa. Dulu anak rasa anak ajar dah ni, dia kata begini, dalam kitab Asma'ul Husna, nama Tuhan 99 tu dipetik daripada hadis musnad Imam Ahmad Hanbali, anak murid Imam Syafi'i, hadis Nabi. Ada seorang lelaki, memang Tuhan takdirkan dia tu bila-bila tu nak masuk neraka. Tuhan takdirkan dia nak masuk neraka. Tuhan tak masuk neraka. Belajar tak masuk, beramal tak banyak. Orang awam macam kita ni banyak berilmu, amal tak. Orang molek tu, apa tu memang kita tak tinggal. Dia nak khabar seorang lelaki
yu'maru bihi ilan nari. Ini perintah oleh Allah kepada malaikat supaya ia dihumbang di api neraka. Fa iza balagha sulusut tariq iltafata. Bila sampai kepada 1/3 perjalanan tu nak masuk neraka tu, dia paling ingat kata, ingat ke Allah lah mana. Bukan Allah di atas, maknanya menunjukkan turun hukum tu daripada ulul mahfuz. Wa iza balagha sulusat tariq, bila sampai 2/3 jalan tu, kau dekat neraka tu, iltafata, dia tengok dengan apa? Kejam mata dengan hati. Kalau tak kejam mata, banyak kipas ada, tiang ada, siling ada, langit ada, bumi ada. Tu tak jadi lah. Kejam. Sini Allah. Ada benda tu. Kejam. Kejam tu ingat Allah. Wa iza balagha susah tariq dekat dengan pinaka tadi, rudduh, hei kamu, mari perintah Tuhan, mari khodang pula mereka pergi, mari menghadap Tuhan, panggil ke sini, aku nak tanya dia. Lima tafattah, mengapa kamu bila sampai stesen ni engkau tengok langit? Wa yaqulu ya rabbi lamma balagtu, kata dia, wa yaqulu ya rabbi lamma balagtu tariqi tazakkur qawlu ta'ala wa rabbul ghafur zur rahmah. Saya Tuhan, Allahu Akbar, kata, bila saya sampai ke 1/3 jalan tu, saya ingat Tuhan tu, kata dia, Al-Ghafur, Maha mengampun pada hamba dia, dan Zur Rahmah, rahmat tu ada Tuhan beri kepada hamba dia. Pasal orang tadi beriman dengan Tuhan. Itulah kesan iman, rahmat iman tu. Kerana iman tu terhampung walaupun orang tidak orang awam, bukan alim besar. Al-Ghafur tu hampung dosa dia tu. Zur Rahmah tu ada rahmat beri ke dia tu. Dah kalau kita ni terhampung dosa kita, Tuhan beri rahmat pula, nak apa lagi? Sedangkan kita dekat dengan api neraka, belum terjun lagi, belum dicampur lagi. Itu dia tuan-tuan, kesan iman zauki. Kita bilang Tuhan tu ada zauk sini, berasa ingat ke Tuhan. Bukan iman orang ramai ni, saya percaya ke Tuhan. Ukur iman dia berapa? 6. Islam dia berapa? 5. Semayang wajib tak? Ingat Tuhan wajib tak? Kita ni zikir kau ni zikir, tapi zikir letak ke mana? Di bibir, mulut, di ujung lidah, tak sampai ke batin jiwa, jatuh batin hati. Itu bukan iman itu tu. Itu suara hati. Dia nak iman yang kemas, melekat di hati hingga terbit rasa lega dengan Allah, tenang dengan Allah, masa Allah, jinak dengan Allah. Iman macam tu, iman zauki. Iman dengan zuk hati kita tu, mari perasaan cinta pada Allah, sejuk hati, dekat dengan Allah. Ataupun dipanggil, apa dipanggil ni, al-unsu, jinak dengan Tuhan. Tu jinak. Itu benda boleh buat. Kalau kita boleh kasih pada sesuatu tu, mengapa kita boleh kasih ke Tuhan? Kalau kita makan benda sedap, kita kata Alhamdulillah. Mengapa kita tak kata Alhamdulillah pada Allah? Kita puji pada Allah. Itu dia. Itu dia. Tengok hikmat Tuhan kan? Kalau kita berok, tak, berasa guna berok, sedap dah, habis tau, lega tau. Sakit perut berok, tubik najis selesa tu, lega kita ni. Masa kita sakit berok tu kan, payah nak berok tu kan,
lupa kita kepada Allah, ingat sakit ni, lupa ke Tuhan. Bila kita dah berak masa lega, tak puji kepada Allah, tak ambil semayang, kan batas semayang kan, tak ambil semayang. Itu mana orang tak pandai. Orang pandai dia reti bila dia berak tu dia ambil semayang. Kenapa? Kalau tersekat berak tu susahnya kita. Jadi bila tak berak tu habis diri kita ni lupa habis kepada Tuhan ni, ingat kita berak tu. Jadi sebab tu kita ambil semayang, dah kita semayang, puji kepada Allah, rahmat tu. Itu guna dia. Pasal masa kita sakit tu merata sakit belakang tu. Bila kita buat baik, cuci syukur. Itu cara kita supaya tak terlepas daripada Tuhan. Pergi syukur pula tu. Itu dia. Kemudian dia kata lagi, dia yang kau berhenti session yang kedua pula, session tu pasal apa berhenti? Dia jawab mana? Orang jawab, wa man yaghfiriz dzunuba illallahu. Kerana saya percaya, ya Allah, tidak ada siapa pun yang boleh mengampun dosa saya melainkan Engkau lah. Itu iman dia. Itu iman dia tu. Iman Tuhan tu, Tuhan rahmat. Iman Tuhan tu mengampun dosa. Sampai begitu benar. Ada setangga lagi nak masuk neraka ni. Di stesen ni lepas hadap, saya lepas nosir lagi. Dah yang kau sampai dekat yang 2/3 lebih tu, kau sampai ke neraka tu, dia kata ke mana? Kerana saya ingat kepada firman Tuhan dalam Al-Quran. Ini adalah hadis ni, kita hadis ni. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Saya ingat kepada janji Tuhan dalam Al-Quran. Tuhan kata ke mana? Wahai orang-orang yang terlampau, orang-orang yang melampau, degil, melanggar batasan. Tuhan kata orang melampau, melanggar batasan ni, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa rahmat Allah. Jangan putus asa. Di mana kita sakit pun, di mana kita susah pun, di mana kita, jangan putus daripada rahmat Allah. Katakanlah anak kita mati, jangan putus rahmat Allah. Ni kerja ni kerja khairat dia ni. Dibalas sana rahmat, bukan balas sini rahmat tu. Rahmat syurga lah, keredaan dia tu. La taqnatu min rahmatillah. Tuhan kata jangan putus asa daripada rahmat aku. Fazdadtu tama'an. Saya pun bertambah rasa tamak, nak rahmat Allah, nak rahmat Allah, nak rahmat Allah, nak rahmat Allah, gitu. Tu rahmat kasih sayang Tuhan ni lah. Fayaqulullahu ta'ala, Tuhan pun kata izhab, pergilah kamu, izhab, pergilah kamu, faqad ghafartu laka, kami ampunkan kau, pergi. Itu rahmat apa? Rahmat iman dengan Tuhan. Percaya pada hukum dia, percaya pada redha dengan dia, percaya pada Tuhan mengampun, percaya Tuhan tu, supaya kita tak putus asa dengan dia. Itu iman tu. Itu adalah hati kita tu. Bukan benda cakap ni, hati kita. Itu cara dia. Itu jelas tu. Itu dipanggil psikologi tu, ilmu psikologi. Dia ajar kita biar duduk kadang sentiasa ingat pada tahu sabar dan redha. Kalau kita hidup keadaan kepanasan macam cacing, nak jadi apa hidup macam tu? Sabarlah mana? Jangan jadi kepanasan hidup ni. Jadi kepanasan juga mana hilang panduan, hilang fikiran, hilang iman. Pasal syaitan menguasai diri kita tu. Itu cara dia. Itulah keadaan kita bersolah, kita hidup dalam dua alam, nak bawa dunia, nak bawa ke akhirat. Itu cara dia. Mana tak putus kita hubungan dengan Tuhan, hablum minallah tu, tak putus. Kemudian kata dia lagi, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa sesuatu kepentingan dalam solat. Bagi akhir ya, makruh kita memalingkan muka tanpa
Jangan kita maling muka kita ke tempat-tempat lain secara sengaja, bukan ada sebab-sebab apa-apa. Kalau kita paling itu muka tak lain ada sebab, dia Allahu Akbar, bunyi anak kita menangis lah buah tu, dia paling tengok, takut jatuh kan, tak apa, Allahu Akbar, tengok cucu kita jangan buah, takut dia jatuh, tak apa tu, tak makruh tu, diharuskan. Dalam semayang tak boleh paling ke lain, mereka akan hajat. Wakila yahrumu, setengah ulama kata haram. Haramnya K ni pendapat orang, dia lemah pendapat ni. Sebab itulah kalau kita semayang, kata ulama fiqh, bunyi orang kata tolong, dia tengok lah, nak jatuh laga, pergi lah tolong. Itu cara dia. Hebatnya hukum fiqh tu, boleh pergi tolong. Semaya semula mana, jauh. Waktu dari hadis sahih, ada dalam hadis sahih kata dia, Allah telah menghadapi hamba, kata dia, Allah selalu menghadapi hamba. Kita semayang, Allah hadap kita. Apa makna tu Allah hadap kita? Allah menghadap kita bukan menghadap dengan muka tuan-tuan. Kita semayang, Allah menghadap kita, mana Allah tengok kita, bukan dengan mata, dengan ilmu dia. Allah perhati kita tu, bukan dengan mata, dengan ilmu dia. Allah menyaksi kita, bukan menyaksi dengan hati, dengan ilmu dia tu. Ilmu dia muka syafah, terbuka, kashf, buka. Ilmu tuan tu dia ta'alluq al-kashfu, ta'alluq dia luah, tahu sebut-sebut. Kalau kita semayang tu, hati kita tinggal ingat Tuhan, tinggal nama dia, ingat, kita lupa nama dia tu, kita tak ingat ke dia tu, ingat klien, dia tahu. Sentiasalah Tuhan tadi dia apa dia, sentiasalah Tuhan tadi, kata dia, la yazalullahu, Allah Ta'ala selalu mengadap hamba di tempat solat. Artinya dengan limpahan rahmat dan redha selagi tidak memalingkan mukanya. Jadi kalau Tuhan kita kata dia beri rahmat kepada kita, kerana dia tahu kita semayang kerana dia, dia tahu kita baca kerana dia, kita tahu orang ni semayang ni ialah dia ingat Allah, melihat dia dengan ilmu dia. Jadinya semayang dia khusyuk, semayang dia tawaduk, semayang dia tak ingat lain melainkan Allah saja yang dia ingat semayang. Itu benar, Tuhan beri rahmat pada orang itu selagi tidak memalingkan mukanya. Kalau ia berpaling, Allah pun berpaling daripadanya. Kalaulah kita berpaling dari Allah Ta'ala, nescaya Allah tak tengoklah kita, tak tengok kita, mana tak beri rahmat pada kita, tak ada pada kita. Jadi ilmu sebenar ilmu tu, ilmu Allah bagi kita. Kalau Tuhan kata dia tahu kita, kita tahu dia. Tuhan kata dia ada rahmat pada kita, kita ingat pada rahmat dia, kita terima kerana dia. Sembahyang kita atas nama hamba, dia Tuhan, kita hamba. Itu cara dia. Mana ibadat kita itu kita buat berdasarkan pada pengalaman yang mahir. Biar buat ibadat kita biar ada kepandaian. Bila anda kata kepandaian tu ni, kebolehan kita menguasai ibadat itu biar mausul pada Allah, biar sampai pada Tuhan. Kalau semayang ingat lain, siapa ke Tuhan? Mana boleh. Semayang tu ingat ke syurga, siapa ke Tuhan? Siapa ke syurga? Semayang tu tak takut neraka, siapa ke Tuhan? Tak, siapa ke takut ke neraka itu? Dah, siapa ke asal tu? Allah tu. Semayang kerana Allah, perintah semayang dari Allah, bukan perintah semayang daripada syurga neraka, daripada Allah, pada Allah balik. Untuk kita nak biar ada hati kita operational, hati kita biar bertindak kerana Allah. Itu cara dia.
baru sedap sembahyang kita. Tengok zahir kita, rokok sujud tu hukum pekah, tu syariat. Tu syariat ni, pekah. Rokok sujud tu hukum syariat, hukum luar. Hukum hakikatnya, hakikat gerak tu benda. Gerak darah, gerak tulang, gerak daging. Ada pada hayawan, tapi syiar dia ni, lambang dia hormat pada Allah. Ingat kepada Allah. Rukuk sujud tu. Dalam semayang ada 3 perkara yang besar dari segi hukum fi'li. Masa berdiri, masa rukuk, masa sujud. Ada masa berdiri. Ingat, siapa berdiri tu? Kita tu berdiri. Kepada siapa? Hormat pada Allah. Masa rukuk tu kepada siapa? Ingat ke neraka syurga? Jangan. Masa sujud tu lagi hebat. Kita sanggup meletak daya kita sampai ke tanah tu. Kena siapa tu? Baca subhanallahil wa bihamdi. Puji pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku. Oh Allahumma laka sajadtu. Aku sujud kanu. Wa bika amantu. Aku beriman dengan kamu. Beriman dengan kamu. Amal dengan kamu. Amal dengan kamu. Itu dia. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Itu makna amal tu, makna imam lah. Bimang tu makna hati kita amal dengan dia. Itu kata Imam Baihaqi. Itu dia, amal makna imam. Walau sikap tu dan sebagainya. Itu cara dia. Hukum qauli pula, yang hebat sekali hukum qauli yang kita baca tu kan, hebat sehabis hebat. Pendek lagi besar makna dia, menembus di langit bumi, iaitu Allahu Akbar. Semua sekali hak dia belaka. Allahu Akbar, imam besar tu hak dia belaka ni. Kebesaran langit bumi hak dia. Allah nama dia Akbar, hak dia belaka duduk sini. Bukan madani, hak dia. Masuk kita. Tu dia. Itu kita nak ni. Tu qauli. Yang kedua Fatihah. Salam tu tak apalah, makna kita dengan kita ni, selamat engkau, assalamualaikum, kita dengan Tuhan ni nak khabar ni. Itu dia. Cara dia. Hukum qalbi tu niat kita. Semayang tu niat kita apa? Nak apa niat kita tu? Nak khabar apa hati kita tu? Lubuk hati kita tu nak khabar apa niat tu? Kita semayang tu nak khabar apa? Kalau Nabi dia khabar, ya Allah, rehatkan hatiku dengan semayang, dalam semayang. Itu arihna bis solah. Rehatkan hatiku dengan semayang. Dengan semayang suruh rehat tu. Kalau kita semayang, aku semayang putih zuhur, pada kerana Allah Ta'ala tu. Kerana Allah Ta'ala tu niat kita. Jadi bila kerana Allah tu, tu nak Allahu Akbar. Siapa orang fiqh kata, ya, boleh siapa lebih daripada matabi'i ni. Allahu Akbar tu matabi'i, 1 alif 2 harakat. Allahu Akbar. Dia boleh Allahu Akbar. Panjang lagi boleh. Siapa 14 harakat 7 alif. Allah air mata, sejuk hati, lega hati dengan Allah Ta'ala tu. Itu bahagian niat kita kerana Allah. Itu dia. Jadi sebab itu jangan kita paling lain dalam semayang. Yang paling lain ke semayang. Tidak makruh memalingkan muka lantaran suatu keperluan. Kalau kita paling ke lain tak apa. Kalau perlu. Untuk semayang kita paling tak ke lain, tak perlu. Demikian pula sekadar melirikkan mata. Sekadar melirikkan mata ni kita panggil kelip mata. Kelip mata kita apa? Tak makruh. Dia kelip mata tengah semayang tu.
Lima tu nak tengok siapa? Tengok imam depan. Tak makruh tu. Sebab dia kaitan. Ya, ya, Pak. Ya. Ya? Baca Quran. Tak buat gitu. Ana ingat start dia masa Jepun dulu. Ana bersedah masa itu. Siapa sekarang tak pernah ana tengok sama ada di pondok ke, di surau ke, di masjid ke, tak imam sama tarawih baca Quran depan. Tok guru saya kata, guru atas guru mana? Guru kita kan ada lapis ya. Guru saya siapa pula Allah bin Umar siapa Rasulullah. Sanak pekoh ha. Kita ada sanak ni, bukan tak ada sanak ni. Pekoh Syafi'iyah kita ada sanak. Sebab tu kita tahu kita Imam Syafi'i tahu. Ni kata tidak pernah pun berlaku Tok Imam sembahyang dengan baca Al-Quran. Kalau ada pun ada, jarang. Benda ni berlaku sekarang secara formal nampak. Pasal dia nak tamatkan Quran tau. 30 juzuk dalam Quran ataupun 8 rakaat tu nak baca Quran tu cepat-cepat. Tidak ada hukum mengatakan benda itu Nabi buat. Tak ada. Tak ada nah mengatakan Nabi buat gitu, ada mana. Pasal Nabi masa dia tak ada Quran lagi tau. Quran belum tulis lagi ya. Masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ada Quran dah. Tak baca Quran, dia pakai apa? Sahabat pakai apa? Kan ramai orang mati kena perang ha? Apa-apa orang kafir ya, masa perang tu ramai dibunuh orang Islam kita hafal Quran tu. Jadi dia apa? Kalau kita nak jadi imam, hafal ayat Quran tu, bukan baca Quran. Kerana dalam kitab fiqh mana-mana kitab fiqh lah, tak ada disebut pun sunat baca Quran dalam sembahyang. Quran masahah tu Quran ni, Quran ni mengadap ni. Yang adanya ialah mengadap tempat sujud. Masih berdiri. Bahkan masa kita tawaf sendiri pun bukan menghadap Kaabah, menghadap tempat kita tu juga ke bawah ni, bukan menghadap Kaabah. Ingat Tuhan juga mana, bukan tengok Kaabah, menghadap Kaabah. Masa sembahyang tu bukan kita menghadap Kaabah, menghadap tempat sujud juga. Masa sembahyang tu kan, masa tawaf tu orang bang sembahyang kan, kita berhenti lah, dirilah kita sembahyang menghadap Kaabah, dada hati menghadap Tuhan dengan sujud. Ada ulama kata boleh, tak apalah, boleh bukan tak boleh, boleh, tapi tak sunat orang gitu. Boleh je. Kalau sujud, kalau rokok, kalau kita tak baca Quran, kita tengok tempat sujud. Sunat. Sebab dia mendatangkan khusyuk. Pasal Quran ditulis ni untuk kita hafal di luar semayang, untuk baca di luar semayang. Dalam semayang pakai hafal. Dah kalau kita tambah guru kita kata dah, ulama kita kata gitu dah, nak ikut siapa lagi tau? Ulama kata. Tak tu. Ulama lah mana. Sunat kita memandang tempat sujud masa semayang tu. Tu dia. Ada tak orang kita dah? Tu dia. Sini pun ada. Nanti saya tengok sini. Sini tak ada sebut lagi sini. Habis. Dan makruh memandang ke langit. Ingat ya, kalau semayang kita kena tengok tempat sujud bila berdiri.
kalau kita apa ni, masa kita 19 duduk tu, tengok antara lutut kita, empat lutut kita ni, tu dia. Makruh memandang ke langit dan hal yang dapat melengokkan, semisal pakaian bergambar. Jadi makruh kita tengok ke langit, dan juga kita tengok orang pakai bergambar. Ini ramai kan orang pakai baju bergambar kan, ada tulisan pula kan, tu makruh tu. Makruh kita memandang ke dia pakai aku sangat makruh. Tu cara dia. Kerana kata Nabi, apakah keperluan mereka membelokkan mata? Membelok mata ni akak mata mana? Ke langit di waktu semayang. Dan hal ini Nabi mengingatkan, sehingga bersabda, Nabi menyatakan juga, Nabi kata, supaya benar-benar mengakhirinya atau sungguh-sungguh mata mereka itu akan tersambar. Makna di sini, kalau kita tengok ke langit itu, nanti akhirnya mata kita disambar oleh syaitan. Rasa tengok ke langit, tengok tempat sujud, tengok tempat sujud tu. Itu dia. Dari hadis ini pula, makruh memandang pakaian yang bergaris, bertulisan tu kan, di depannya ataupun yang dipakai alas, sebab hal ini bisa merosakkan khusyuk orang yang ada. Janganlah tu. Makruh maknanya perbuatan yang sia-sia. Tak boleh palis skepeng pun. Buat tak boleh palis skepeng. Tahu skepeng? Seseng pun tak boleh. Skepeng ni wang tu, wang belanja di negeri Perak dulu. Skepeng dia panggil. Skepeng tu boleh beli masa dulu 10 sen harga dia. Skepeng 10 sen. Boleh beli masa dulu 10 sen dulu tu. Makna kita pergi sekolah bawa duit 5 sen. Dulu masa dia bawa duit 5 sen sekolah. Boleh beli roti, boleh beli air. Orang India bawa benda, bawa tu harga ni dua-dua. Suka masa dulu. Entah tak ada harga situ. Tahun 45-46 masa itu kita sekolah dah skepeng tu. Daripada ni masjid kita, Datuk Cik Ngoh nama Datuk sini, masjid kita. Daripada sini nak pergi Tanjung tu, Tanjung Teluk tu, Tanjung Teluk tu dia ada di telur panjang ujung tu, orang-orang dari hulu bawa buah durian, buah duku, buah kayu-kayu api masuk teluk tu, beli kayu api tu situ Tanjung Teluk. Saya ingat benar dulu teluk tu. Jadi hak ujung tu bahan dia gelombang buat habis, tinggal patah aja. Harga naik baca tu, orang tu naik tu, ada hook tu. Sini. Berapa harga tambang daripada sana sini? Masa itu orang Melayu kita apa nak jalan, ambil kain tu, kain lepas tu benda lah kain bawa. Bukan macam gagi tak ada macam beg tak ada. Bawa kain tu. Naik atas kita baca taib so tu. Cuba buat andaian, assume daripada rumah Datuk Cik Ngoh tu nak pergi pasar Tanjung Teluk, berapa sen tambah? 3 sen. Tu ambil buat upah kawa, zaman kawa tu, bukan tahu kawa, buah kawa orang ya, upah orang kopi upah orang sekati tumbuk, upah orang tu
orang tu apa, dia goreng, dia masak, dia bergula, dia tu ni, dia lembut-lembut, lepas tu dia jemur jadi debu tu, 20 sen sekati tahu upah. Duit itu sikit, barang tu sikit juga. Hingga sampai ke pekat, kalau orang tu duduk di Batam Baru nak pergi pasar, naik taksi, PT tak ada masa itu. Si Jepun tu dah pakai PT tu, dah laku. Kalau dia bawa ayam nak pergi jual, siapa di sana ditukar dengan beras, balik beras bagi ayam. Orang taksi tu tanya, awak dah nak buat gini ayam ni, nak pergi tukar dengan beras pasar, tukar barang dengan barang, ayam dengan beras tu. Dipanggil barter system. Barter system ni jual barang dengan barang, bukan jual barang dengan PT. Dia berlaku macam itu. Hebat masa itu. Hebat tak perlakuan orang-orang Melayu kita masa itu. Memang jauh sangat dari segi ekonomi. Itu cara dia. Dan hadis ini pula makruh memandang pakaian yang bergaris-garis di depannya atau di belakang dia. Sebab hal itu bisa merosakkan khusyuk yang ada. Khusyuk yang ada tu. Dah masa tadi tak hak semayang baca Quran kan, Quran besar depan tu, ada ulama yang mengatakan boleh, bukan sunnah. Ulama Mekah ada kata dalam buku dia. Ulama Mekah kata haruh. Dah haruh apa tu baik baca? Baik baca mulut dah, tak dapat sujud dah. Sunat dapat pahala dah. Bapa pergi ambil haruh, pergi tolak sunat dah. Dia kabur haruh, dia kata haram tak boleh. Mana haruh je. Semayang baca Quran dengan Quran tu. Sepatutnya baca dengan tidak baca Quran. Sebab Quran ni dibaca di luar. Ya. Dia pasal dia orang alim. Dia lebih alim dari Imam Syafi'i kita. Itu pendapat dia. Orang hafal Quran nak baca untuk baca orang semayang, itu pendapat dia. Tapi tanya ambil pendapat mana? Itu pendapat dia. Kita ambil pendapat ulama'. Semua ulama' mazhab mengatakan bahawa baca Quran di mulut dalam semayang, bukan baca Quran depan. Itu cara. Jadi Quran ni boleh baca dia di mana-mana saja. Dalam semayang boleh baca, tapi dengan lisan. Itu cara dia. Cuba minta nah pada dia. Dia kata boleh. Tak apa lah, boleh. Tak apa. Udah tu sunat. Hak tu nak cari. Kita nak buat satu fatwa itu berdasarkan pada nafs Al-Quran kata gua ni, hadis kata gua ni. Dia tertib. Al-Quran ada tidak? Tak ada. Tengok hadis apa pula, Al-Bukhari, Muslim dan sebagainya. Tak ada hadis ijma' ulama'. Tak ada jama' tu qiyas pula. Ada qiyas ada? Ada. Kalau ada ya. Kalau tak ada balik ke asal. Asal tak ada lah. Al-Quran ada sebut Al-Quran ada. Boleh baca semayang, tengok Al-Quran ni. Sebab ni benda baru ni, bukan zaman Nabi tak ada lagi ni. Tak ada lagi ni. Benda baru sangat ni. Pada masa Sena Bakar tak lagi, masa Sena Semang dia. Benda baru ni. Tengok Quran ni, benda baru. Makan baru. Semua zaman Nabi baca, zaman Sena Bakar baca di mulut ni. Quran kata gua ni.
Tak ada. Ambil hadis, tak ada. Ijma' ulama tak ada juga. Mazhab tak ada. Qiyas kau tak ada. Nak baca boleh? Boleh. Sunat tidak? Apa hukum? Nak tolak khusyuk nak semayang, kita tengok Pak sujud. Tapi benda ni dah sabising lah kata. Dah bising benda ni. Dia buat-buat lah ni. Kayak dia buat dakwah, kalau benda tu dah sampai pada harang tak tu. Dah setegur lah benda tu. Biar-biar ni tak apa lah. Dia kata haruh-haruh lah. Kita pun kata haruh, tapi kita tak kata sunat. Kita kata sunat tengok Pak sujud, bukan baca Quran. Adalah kitab. Adalah kitab. Ya. 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 Yang bagi dengan apa Said? Yang bagi ni makna lebih kuat daripada haruh. Tapi hak sunat ni lagi tegas, dia dekat dengan wajib. Jadi sekarang kita nak ambil hak mana yang lebih afdal. Lebih afdal. Kalau yang bagi siaganya dibaca semayang dengan Quran dalam semayang, itu yang bagi, tak apalah. Ini haruh. Satu hujah yang mengatakan tak boleh baca Quran dalam semayang itu bid'ah, kerana ditakuti menyupai dengan orang Kristian baca kitab dia, Injil dia dan semayang dia. Orang Kristian baca Quran dia, Injil dia, Injil Barnabas dia tu, Bible dia, dan semayang dia baca. Itu kata ulama, menyupai dengan orang kafir baca Quran dia, kita baca Quran kita. Itu cara dia. Jadi kita ambil asas nak sunat tu. Tengok tempat sujud. Habis. Makruh meludah baik di dalam maupun di luar solat. Jadi kalau kita nak meludah masa kita semayang, ya, masa kita semayang ni ingat baik. Gohok ada, kita nak telang batal semayang sebab dia keluar dia, bila liur kita sudah keluar daripada rahang ni, masuk keluar, tak boleh telang tu. Dia macam kita puasa lah, tak boleh telang. Jadi kita nak buang tadi, kita kena jaga baik-baik. Satu, jangan kita buang menghadap kiblat dah semayang. Dah semayang kita nak buang. Nak buang kita ambil sapu tangan kita, dia sapu mulut itu, jangan. Ludah menghadap kiblat. Kita boleh buat dengan cara kita ludah sapu tangan kita dengan belah kanan atau belah kiri untuk sini. Kocek kita ada kan? Jangan ludah atas mejik ni, tak baik. Lepuh lidah, lepuh. Jaga tu, kotor mejik. Jangan. Tak apalah, buatlah macam tu. Jaga, jangan lekat kepada masjid tu, itu kotor. Dia air liur tak najis, dia kotor. Kotor pun kalau banyak dia harang. Air liur tak najis, dia kotor. Tapi air liur kotor kalau banyak jadi najis. Misal kita ada inguh berhabis muka kita, baju-baju kita ni, harang jadi. Kalau banyak jijik panggil. Sikit tak apa. Tapi bukan najis, buat semayang tak apa. Nanah je najis, dana najis lah. Itu cara dia. Makruh meludah tu di dalam apa di luar semayang, ke arah depan mukanya. Jangan kita mudah buat belah ni. Ambil lah sapu tangan tu, ambil tangan lidah tu, bus ni. Sebab kita menghadap kiblat ni, kita dengan Kaabah tu, ini kawasan kita dengan Tuhan ni. Jangan dia benda lain, lalu pun tak boleh orang lain, walaupun jauh. Itu dia. Ke arah depan wajahnya.
kendali pun sekali pun kata dia, orang itu tidak menghadap kiblat kerana di luar solat. Sebab itu anda tengok kan, ini sebagai iktibar pada kita. Ada seorang itu, dia masjid dia tu macam gini ya, masjid dia gini ya, dia ada pintu tu, anda tengok sendiri ya, depan tu ada kubur, dia ludah waktu depan dengan mata anda sendiri, anda tengok sekali. Bukan masjid ni, masjid lain. Jadi kalau ludah depan tu, ludah ke pintu tu keluar, niscaya dia mendapati dia lidah menghadap kiblat tau. Tak boleh, haram tu. Tak boleh. Dia beranu tak apa. Tak apa. Tak boleh. Satu masa Al-Imam As-Sufi Al-Masyhur Abu Yazid Al-Bustami, masa dia mengajar tu, anak murid dia tu excellent, bagus-bagus belaka perjalanan rohaniah, psikologi rohaniah, fiqh, usul, tauhid, tafsir, tasawuf, mahir belaka. Ada seorang guru tu mengajar tu ramah sungguh orang, ramah sungguh. Ramah tu. Orang kata kepada dia, tuan guru, kita ada seorang ulama besar, ramah sungguh orang. Dia dengar dia mengajar. Hari-hari dia mengajar. Hebat tu, ramah nama murid dia. Mari kita pergi tengok sekali. Kata dia. Dia turun, dia ramai-ramai nama murid dia, dia tengok. Itu lepas dia mengajar rumah dia tu, dia pergi di masjid. Dia pergi masjid, tengah jalan tu nampak salur. Nampak salur, dia lidah halium menghadap kiblat. Masuk dalam masjid tu kaki kiri. Masuk dalam masjid tu tak sampai tahiyat masjid. Balik lah. Tahulah saya, itu dia orang alim bukan beramal. Orang alim yang tidak beramal. Itu dia. Pandai bercakap lah dia. Ulama yang pandai bercakap, ghairu amilin, tak beramal. Ahlul kalam, pandai bercakap. Itu dia. Tapi kalau dah faham kan, dah belajar fiqh, tak faham juga. Katalah seorang guru, katakanlah ni bab fiqh ni, ada seorang guru tu, dia masuk dalam masjid, ramai nama murid dia. Tu guru masuk, terus masuk masjid, terus masjid, dah semai tahiyat masjid. Bila saja Tok Guru tak tahiyat masjid, orang tanya, Tok Guru, apa Tok Guru tak tahiyat masjid? Kan tahiyat masjid sunat kan? Dia kata mana? Guru yang mengajar agama, mengenal Allah tu, kata dia lebih lagi hebat dia daripada anak murid baru nak belajar kali. Itu ada dalam kitab tak fiqh dia sebut. Jadi penilaian tu, dari kebatinan tu ada. Jadi macam Ustami lah, dia tengok batin orang tu, orang tak berjuru dari segi amalan zahir. Tak lidah menghadap kiblat lah gitu gini. Nabi kata, bila kamu ludah, jangan kamu mudah suruh depan kamu ni mudah belah kiri. Yang mudah menghadap kiblat. Syaitan namanya. Itu dia. Itu cara dia. Sayyid Ustami ni orang hebat lah tu. Orang hebat tu. Geng-geng dia tu, geng tu belaka ni, Ahlullah belaka ni orang ni. Bukan sebarangnya orang. Sebab tu orang ini Ahmad Bustami nama dia orang tu. Ambil nama dia. Dia orang sebelah tu, sebelah Irang. Bustami lah. Asal dia Bustami, Abu Yazid Al-Bustami.
Habis. Jadi kata dia, sebagaimana dikemukakan kemutlakan, kata dia, kelangsungan oleh Imam Nawawi, kata dia, ke samping kanannya, bukan samping kirinya, berdasarkan pada hadis Bukhari Muslim, kata dia, iza kana ahadukum fi salah, bila kamu adalah semayang, ini hadis ni, mudah jaga baik, jaga ni, bila kamu hadis semayang, kata dia, fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla, berarti kamu menghadap Tuhan yang mulia dan agung. Kita semayang ni betul-betul lah kita munajat dengan Allah. As-salatu munajatun, semayang tu kita munajat dengan Tuhan. Apa munajat dengan Tuhan? Kita bisikkan suara kita, alhamdulillahirabbil alamin, puji kepadamu ya Allah. Tuhan jawab, asna alai abdi, Tuhan jawab. Tu munajat panggil. Munajat ni kita panggil, orang panggil dialog, bukan dialog ni. Munajat ni dalam semayang kita, bismillahirrahmanirrahim, Tuhan jawab, asna alai abdi, alhamdulillahirabbil alamin, puji itu khusus bagi Allah, puji itu khusus bagi Tuhan, tentu bagi Allah. Tuhan jawab, asna alai abdi, hamba ku puji aku. Itu dia panggil munajat. Munajat ni silsilah dia pada masa Ilmu Mahfuz lagi dah, di Suratul Muntaha dah ni. Pada masa Nabi semayang, Tuhan ajar dia semayang, di ajar baca tahiyat, baca Fatihah tu, dia nu lagi dah nu. Waktu turun munajat tu, baca at-tahiyat munajat juga, alullah tu munajat juga. Tu dia. Amin, istajib lana, ya Allah, tunjukkan kami. Bila sampai ke dunia ni, barulah Jibril ajar kapiak-kapiak semayang, rokok, sujud dan sebagainya. Bermula dengan solat zuhur mula sekali. Tu cara dia. Tu solat zuhur. Jadi semayang tu munajat, dan semayang tu mi'raj. Munajat, alhamdulillah. Itu dia. Mi'raj tu hati naik Tuhan. Itu dia panggil Allahu Akbar tu. Ingat baik tuan-tuan, jangan lari daripada 4 perkara 5 perkara ni. Bila kata Allahu Akbar tu, Allahu Akbar, al-hudur ma Allah, hadir hati kita dengan Allah. Allah hadir dengan dia. Wal istishrafu lil jabaruti, masa itu kita berada di alam jabaru. Alam jabaru maknanya kita tak ingat ada luar tu, tak ingat ada kanan kiri di depan tu. Kita berada dengan dia. Itu alam jabarut nama dia. Paling sikit nampak alam syahadah lalu, tu tak jadi tu. Itu alam jabarut, maknanya alam raib kita dengan Tuhan tu tak nampak ini. Seolahnya bila tengok dengan mata, banyaknya. Kejam mata tak ada, sini je ada Allah. Itu alam jabarut dia panggil. Senang je nak faham tu, kalau sangat. Tu dia. Sebab tu saya ada kejam mata dia semayang. Mamzujun bil mahabbah, bercampur dengan rasa kasih. Allah kasih Allah, rasa kasih sejuk hati. Wa tama'ninah, tenang hati. Sebab tu nak panjang sikit. Allah wal unsu billah, jinak hati kita dengan Tuhan. Itu dah rahsia yang ada dalam Allahu Akbar. Ya, diulang banyak kali. Mana ada yang kuat ulang cak baca Allahu Akbar? Mana ada banyak ulang Allahu Akbar saja. Masa takbir mula-mula Allah Akbar, masa rakaat Allah Akbar, masa sujud Allah Akbar, masa duduk. Alhamdulillah sekali je masa rakaat tu takbir banyak. Tu nak ke apa? Banyak takbir, banyaknya kita dapat input, dapat rasa kita bersama Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar tu. Tu dia cara tu. Tu semayang tu dia panggil munajat. Munajat dengan Tuhan. Asal munajat berbisik-bisik.
Asalnya menajak ni mana berbisik antara seorang dengan seorang tu. Hati kita gini, Allah jawab gini, itu munajat. Itu dia. Habis. Maka benar-benar jangan meludah ke depan dan ke kanan, tetapi bolehlah ke kiri. Macam tadi lah, macam Yazid Bustami tadi, dia tengok orang tu meludah menghadap kiblat, jangan begitu. Tapi bolehlah ke kiri dan di bawah telapak kaki. Telapak kaki boleh tak? Di mana ni telapak kaki ni? Dalam masjid janganlah, kotor masjid dah. Di padang pasir katakan boleh lah, tak apa, pasal dia tenggelam dalam tanah tu. Ataupun pada kain, tak apa, kain kita lah, kain ludah tu mula kiri tu ambil sapu tangan senang sikit, ambil tisu lah, sekarang tak apa, ambil tisu pun tak apa. Tapi ingat pada masa kita ludah tu, ingatlah hati kita masih tidak tinggal Allah. Masa meludah tu hati kita masih tidak tinggal Tuhan, tak tinggal Allah juga. Jangan kita ingat keludah tu, ludah lah, tapi hati kita masih terpikat dengan Allah, kemah dengan Allah, bertapak dengan Allah hati kita tadi. Pasal kita ada imam kemah tadi, orang rapat hati kita tadi. Itu dia. Yang terakhir inilah yang paling dibolehkan, hak belah kiri tu molek sekali. Kalau tak belah kiri, belah kanan. Tu cara dia. Tapi yang ludah dalam masjid jangan ludah, yang kena datang tu jadi berair tu jadi kotor lah apa ni. Tu cara dia. Jaga adab dia. Tu dia. Guru kita berkata, guru mana Ibn Hajar, nak kata kitab dia ni. Kitab Ibn Hajar ni dia ada 9 kulit tebal. Ibn Hajar Al-Haytami ya. Dia mengaji di Mesir, kemudian dia mengajar di Mekah, dia wafat di Mekah, kubur dia tu. Kata guru kami, dan agar dapat dengan lebih jauh menghargai malaikat kanan, bukan yang kiri, sebagai menampakkan mulianya yang kanan. Begitu juga yang kita meludah belah kanan tu, pasal malaikat belah kanan tu dia mulia, belah kiri tu mulia juga, tapi tak sama dengan belah kanan tu, jadi belah kiri. Itulah adab kita dalam semayang. Tu dia. Adab dalam semayang yang besar sekali, ada hati. Kalau ada hati kita molek anggota kita. Kalau hati tu rosak anggota kita. Hati ada berbahasa hati. Satu hati jantung stokor tu buat apa? Itu ayam pun ada, kambing lembu pun ada, stokor tu dalam dia tu hati tu. Maknanya hati, sifat hati macam mana? Latifah tu. Dalam hati tu ada alat yang halus, sejuk, lembut, ya, latifah. Ruhaniyah tu, dia ada roh dia ada semangat tu. Rabbaniyah tu, dia cenderung pada Tuhan. Ta'mil Allah, dia cenderung pada Allah. Macam besi takat besi berani, besi magnet tu takat jarum tu. Hati kita ni ada di jazbah, magnet ada sini. Allah, dia mari, dia menangkap Tuhan tu, nama Tuhan tu, jadi jatuh ke sini. Insyirahul qalbi, lapang lada kita, terang emosi kita, jelas hati kita, terang jiwa kita. Itu dia hati latifah, ruhaniyah, rabbaniyah, tamil Allah, mail hadir dalam manatis. Itu hati ruhani, mana hati yang ada semangat iman tu, mesra dengan Allah. Itu hati dia nak, bukan hati jantung tu. Jantung tu bekas aja tu, alat aja. Kita nak air. Hati ibaratnya kulit je.
Kita bukan nak air. Nak ambil air liquid ni. Nak rasa air tu manis sedap. Tu nak. Macam kita tanam pokok lah. Tanam pokok. Kita tak ada air hujan. Kita tengok awan langit. Kiasan nak bagi ni dipanggil enologi ya, kiasan. Kita tengok awan gelap tu. Ada cang tu. Waktu air tu turunlah air. Lepas ni lah kebun saya ni. Pokok-pokok apa ni, padi molek subuh lah ni. Tu. Pokok naik lah. Nak buat apa tu? Tambah lagi tu. Berbunga dah. Tambah lagi. Buah dah. Tambah lagi. Petik buah padi. Tumbuk-tumbuk. Ubuh dalam puyuh. Ubuh air, ubuh api. Dalam Quran kata ni bila masuk makan. Sedap halu nasi dia. Ni nak nasi. Boleh faham tu? Bukan nasi putih tu. Kenyang gitu. Tu nak. Kita tak faham tu. Retik tang tu kena jaga tu. Kita mau naik nak apa, bukan nak air, nak daga. Sebagai alat je air tu. Jangan bertuhan kepada air ni, bertuhan kepada rezeki. Allah beri manis kata. Nama Tuhan tu Ar-Raziq. Ni Ar-Rizki, Allah tu Ar-Raziq beri kita. Kita tak pandang pada hakikat. Kalau kita panggil nasi, benar apa nasi itu? Itu nama. Sebutan. Biar nama tu ada bererti. Sejenis butir yang bentuk dia gini-gini, putih warnanya. Bila dia masuk dengan air begitu banyak, bila dia masuk kita makan berasa wangi je. Bila makan wangi sungguh. Itu nasi dia panggil. Hakikat dia. Saya pergi bila hakikat tu. Alilah Allah. Alif lam ha itu Allah. Alif lam ha itu apa dia tu? Itu bunyi suara. Itu lafaz, itu perkataan Allahu. Dah nak lafaz tu, nak juga lafaz tu Allah tu. Tapi bunyi di mulut, bunyi di hujung lidah Allahu. Yang kita nanya masuk hati. Allah. Lega sini. Tu kita naknya. Hakikat situ ada tu. Barulah nama kita orang beriman dengan Tuhan. Boleh faham tu lah. Sebab itulah apa ni, macam anak kita tadi, pasal apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang mati berjalan, tengok Sayyidina Abu Bakar. Mati apa? Mati hati terhadap dunia, hidup hati kepada Allah. Itu kiat. Banyak lagi sifat-sifat Sayyidina Abu Bakar ni orang warak sangat. Ambil contoh dia tu, orang warak sangat tu. Bahkan kata Nabi, ma faddalakum Abu Bakrin bikaswati siyami wassalati. Tidak ada kelebihan Bakar atas kamu. Semayang sama semayang Melaka, puasa sama semayang Melaka. Tapi Sayyidina Bakar tu dia punya apa ni, ma waqara fil qalbi, hati dia tenang dengan Allah. Tu dia. Waqara fil qalbi, tenang dengan Allah tu. Kemudian wasirul qalbi, dan nanti insyirah terbuka hati dia. Selagi al-karamu, orang murah hati. Murah hati maknanya tak kedekut mana. Tak kedekut. Senang je beri sesuatu pada orang tu. Orang suka bertabarruk tu. Itu sifat Sayyidina Abu Bakar. Ambillah contoh Sayyidina Abu Bakar. Itu cara dia. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu. اللهم بارك فتح الفتوى العارفين وارزقنا بها النبيين بجاه حرمتك. اللهم انا نعوذ منك. اللهم انا نسالك يا الله يا رب. رب اشرح لي صدري
ليس الوجود من سواك وصلى الله على وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا تقبل يا كريم يا كريم يا كريم.